riwayat dalam bab meriwayatkan hak tu tidak disyaratkan jantina. Sebab itulah kalau kita nak nikah, kita tak boleh cari saksi orang puang. Tak apalah, mak dia lepas tu kakak dia seorang jadi saksi dua orang. Jadi ayah dia payah basa biarlah kita pakai mak dia saksi hak pertama, lepas tu kakak dia hak saksi kedua. Tak boleh. Sebab dia panggil perempuan tidak layak menjadi saksi dalam bab ni. Dia hanya untuk orang lelaki je. Baik. Lepas tu dia mesti kena adil. Dia tidak pelawak pun sekali. Dia saat itu tidak melakukan dosa besar. Jadi Abdullah bin Umar, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seorang lelaki yang adil. Apabila dia menceritakan kepada Rasulullah bahawa dia nampak anak bulang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa dan Rasulullah mewajibkan kepada para sahabat lain berpuasa. Maka daripada hadis ini, mazhab Imam Syafi'i mengatakan sabit anak bulang apabila ada seorang yang adil melihat anak bulang dan dia bersaksi di hadapan qadi ataupun di hadapan hakim atau di hadapan pemerintah, maka ketika itu pemerintah mesti kena berpuasa dan mewajibkan kepada rakyat berpuasa. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna a'rabiyan jaa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala inni ra'aytu al-hilala faqala أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي إرساله. Maksudnya daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menceritakan bahawa pernah ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah. A'rabiyan ni maksudnya seorang Arab Badui. Arab Badui ni Arab yang duduk pendalamang, yang duduk dalang, orang hak duduk pendalamang. Dia mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari yang ke-29 daripada bulan Syaban. Malam yang ke-30 daripada bulan Syaban. Mungkin esok 30 bulan Syaban, mungkin esok 1 Ramadan. Okey, dia mari masa tu lah. Jadi dia mari malang itulah dia mari. Maka apabila dia mari jumpa dengan Rasulullah, dia pun khabar kepada Rasulullah, sesungguhnya aku telah melihat anak bulan Ramadan. Kata dia, Rasulullah, aku melihat anak bulan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui sama ada dia ni telah memeluk Islam ataupun tidak. Kerana pada ketika itu masih lagi ramai di kalangan orang Arab belum lagi memeluk Islam. Jadi Rasul tidak tahu dia ni memeluk Islam lagi ataupun tidak. Maka benda yang Rasul tanya dia, adakah engkau mengakui bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah selain Allah? Adakah kamu bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah? Maka Arab Badui tersebut menjawab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya lagi, apakah kamu bersaksi bahawa Muhammad adalah utusan Allah? Dia menjawab, ya. Jadi Rasul tanya dia, mung ni bagaimana i'tiqadmu tentang Allah? Adakah mung bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah? Dia kata, ya. Adakah mung bersaksi bahawa Muhammad adalah utusan Allah? Dia kata, ya. Jadi bermakna dia orang Islam. Maka apabila dia orang Islam, terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perkataan dia. Jadi lalu dalam hadis ini menyebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Bilal, umumkanlah kepada semua orang untuk mulai berpuasa pada besok hari. Jadi Rasulullah suruh Bilal bin Rabah istihar esok puasa. Sebab apa? Sebab ada seorang Islam yang adil yang diterima dalam penyaksian dia bersaksi bahawa dia melihat anak bulang. Baik. Cuma hadis yang kedua ni, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita baca ni adalah hadis yang diriwayat oleh 5 orang ulama hadis, termasuklah Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah meriwayat hadis ini. Dan hadis ini sebenarnya ulama hadis berbeza pandangan, adakah hadis ini sahih ataupun tidak. Sebahagian daripada ulama hadis menilai hadis ini dhaif, manakala sebahagian yang lain menilai hadis ini adalah hadis sahih. Baik. Jadi tapi kalau kita tengok kepada hadis yang sebelumnya memberi maksud yang sama, jadi makna kepada kedua hadis ini boleh diterima. Sebab itulah ulama mazhab Imam Syafi'i
menerima hadis ini sebagai sandaran kepada dalil bahawasanya sudah cukup untuk mewajibkan puasa apabila ada seorang lelaki yang adil yang bersaksi dia melihat anak bulan. Maka ketika itu wajib dah puasa. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, seterusnya. Wa an Hafsah ummil mu'minin radhiyallahu anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له رواه الخمسة ومال النسائي والترمذي إلى ترجيح وقفه وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان وللدار قطني لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. Maksudnya daripada Hafsah ummil mu'minin radhiyallahu anha. Maksud dia Hafsah Ummul Mukminin maksudnya adalah ibu kepada sekalian orang beriman. Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibu kepada setiap orang beriman. Setiap orang beriman isteri Rasulullah adalah ibu. Ibu pada sudut mana? Ibu pada sudut wajib memuliakan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana wajib kita kena memuliakan ibu kita. Dan ibu pada sudut haram berkahwin dengan isteri Rasulullah setelah daripada kewafatan Rasulullah. Maksudnya para sahabat yang hidup di zaman Rasulullah, setelah daripada kewafatan Rasulullah meninggal isteri Rasulullah, haram kepada para sahabat berkahwin dengan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita haram berkahwin dengan ibu sendiri. Okey, itu yang dimaksud dengan ibu segala orang yang beriman. Jadi Hafsah anak kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, kakak kepada Abdullah bin Umar. Dia menjadi isteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dia telah menceritakan kepada kita bahawasanya pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda? Maksudnya, maksud perkataan Rasulullah, maksud sabdaan Rasulullah, barang siapa yang tidak melakukan niat puasa di malam harinya sebelum fajar, maka puasanya tidak sah. Dia pada asalnya perkataan man la yubayyitis siyama, sesiapa yang tidak memalamkan puasa sebelum daripada fajar maka tidak ada puasa baginya. Itu maksud dia. Hadis ini diriwayat oleh 5 orang ulama hadis, termasuklah Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam An-Nasai, Imam Ibn Majah. Namun kata dia Imam An-Nasai dan Imam Tirmizi lebih cenderung menilai hadis ini sebagai hadis mauquf. Maksud dari hadis mauquf, ini bukan perkataan Rasulullah, ini adalah perkataan isteri Rasulullah. Itu makna hadis mauquf. Hadis mauquf ni adalah perkataan sahabat ataupun perbuatan sahabat. Dia kalau hadis marfu baru perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, pengakuan daripada Rasulullah. Baik. Jadi sekarang ni ada satu hadis yang diriwayat daripada Hafsah, yang mana ada sebahagian daripada ulama hadis mengatakan bahawasanya ini adalah sabda Rasulullah. Hafsah meriwayatkan daripada Rasulullah. Dan ada sebahagian daripada ulama hadis mengatakan bukan Hafsah meriwayatkan daripada Rasulullah, tetapi ini adalah perkataan Hafsah sendiri. Ini adalah perkataan Hafsah sendiri. Baik. Satu. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibn Khuzaimah, Imam Ibn Hibban, bahawa hadis ini adalah perkataan Rasulullah. Jadi berlaku khilaf di kalangan ulama hadis menilai bahawa hadis ini perkataan Rasulullah ke perkataan Hafsah. Hafsah ni isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Menurut riwayat Imam Ad-Darqutni, Imam Ad-Darqutni seorang ulama hadis, menurut riwayat dia adalah tidak ada puasa bagi mereka yang tidak memastikan puasa itu daripada malam hari. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita faham daripada hadis ini bahawasanya orang yang berpuasa mesti kena berniat pada malam hari. Orang yang nak berpuasa mesti kena niat pada malam hari. Baik, dalam hadis ni menyebut kalau dia tidak berniat pada malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Maksud tidak ada puasa adalah menafikan hakikat puasa. Maksudnya tidak sah puasa dia. Jadi orang yang nak puasa mesti dia kena berniat pada malam hari. Kalau tidak sah puasa dia. Okey. Malam tu kira lagu mana malam? Malam ni kata ulama dikirakan daripada terbenam matahari hingga keluar fajar.
Jadi apabila terbenang dia matahari, masuk dah waktu niat. Masuk dah masa niat. Boleh dia niat mana-mana pun. Nak niat masa-masa mana pun tak boleh. Sama ada di luar sembahyang, itu biasa, ataupun dalam sembahyang pun boleh niat. Boleh niat puasa dalam sembahyang. Duduk dalam sembahyang dah tu imam baca panjang kah? Mai tarawih bulan Ramadan. No, benda tadabbur makna ayat Quran tak apa nak faham. No, rasa benda nak dengar lagu tu imam tak apa nak sedap suara. Jadi contohlah, kita buat contoh. Nangung dengan kawan ni, buat benda niat puasa lah, dak niat akhir puasa esok. Okey, sah dak niat puasa dalam sembahyang? Sah, tak ada masalah. Boleh je. Tapi bukan kita kata suruh niat dalam sembahyang. Ya sebenarnya dalam sembahyang tu kita kena tadabbur kepada bacaan-bacaan hak yang kita baca. Kalau kita dengar tu imam baca, kita kena tadabbur hak yang tu imam baca. Kalau kita tak faham sekalipun, kita kena dengar bacaan tu imam tu dapat pahala dah. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Allah Subhanahu wa taala kata dalam Quran, apabila dibaca Quran, fastami'u lahu, mung kena istima', mung kena dengar, wa ansitu dah, dan mung kena diam. Dengar diam, boleh pahala dah dengar. Baik. Kalau faham pula, parut lagilah pahala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masa niat puasa adalah pada malam hari. Bermula daripada terbenang matahari hingga keluar fajar. Di mana saja kita niat pada malam tersebut, sah puasa kita pada esoknya. Baik. Adakah disyaratkan lepas daripada niat saat itu tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa? Jawapannya adalah menurut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i adalah tidak disyaratkan perkara tersebut. Dengan maksud, lepas daripada kita niat, kita makan. Lepas makan, jimak pula. Minum air, tak tahu apa jat pula. Lepas daripada niat. Adakah lepas daripada kita niat untuk berpuasa pada esok hari, tiba-tiba kita makan, kita minum, kita bersetubuh di celah tu, adakah ia membatalkan niat? Okey, mengikut pandangan majoriti ulama, ia tidak membatalkan niat. Termasuklah pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i, ia tidak membatalkan niat. Maksudnya kalau orang tanya, mu niat masa mana? Aku niat dalam pukul 10 tadi. Dah mu bahan pagak pula makan macam-macam makan, macam-macam minum. Berapa kali pula subuh lepas daripada tu? Tak ada masalah, ia tidak membatalkan niat. Yang membatalkan niat adalah apabila seorang tu menolak niat. Terbatal niat. Ditolak niat. Dalam bahasa kitab dia panggil rafdun niyah. Tolak niat. Mana tolak niat? Dia bukan tolak macam kita tolak orang. Tolak niat. Tolak niat gini. Aku nak puasa esok. Saja aku puasa esok. Puasa qada ke, puasa sunat ke, tak kira lah. Saja aku puasa esok. Lepas niat, tak jadi mula puasa. Kita tolak niat tu. Ia batal balik niat. Maka batal niat setelah daripada berniat, tidak jadi niat tu. Mesti kena niat mula. Dan antara perkara yang membatalkan niat adalah, apabila seorang tu berniat, tiba-tiba jatuh murtad, wal'iyadzubillah, na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan akidah kita. Semoga Allah taala menetapkan akidah kita sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita buat contoh. Jadi orang tu dia berniat puasa esok. Duk semata dengan perkataan dia ataupun perbuatan dia jelas jatuh murtad, wal'iyadzubillah, na'udzubillahi min dzalik. Maka apabila jatuh murtad, maka murtad saat itu dia membatalkan niat tersebut. Dengan maksud, kalau lepas daripada itu dia bertaubat, dia memeluk Islam balik, dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia nak puasa esok dengan niat yang dia niat sebelum daripada murtad, tidak boleh. Bahkan dia kena niat semula. Sebab niat tersebut terbatal dengan murtad dia saat ni. Na'udzubillahi min dzalik wal iyadzubillah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan daripada hadis ini juga kita dapat faham bahawasanya, sebab Hafsah menyebut lagu mana? Hafsah radhiyallahu taala anha menyebut, sesiapa yang tidak berniat puasa pada malam hari sebelum daripada fajar, maka tidak ada puasa baginya. Sesiapa yang tidak berniat puasa pada malam hari sebelum daripada fajar, maka tidak ada puasa baginya. Maka pandangan mazhab Imam Syafi'i mengatakan setiap hari mesti kena berniat. Sebab setiap hari ada fajar. Puasa setiap hari adalah puasa hari yang pertama dengan hari yang kedua adalah puasa yang asing, yang berasingan, yang lain. Dia tidak sama dengan 4 rakaat sembahyang.
Kita sembahyang 4 rakaat, kita niat pada rakaat pertama je, rakaat kedua kita tak niat dah. Sebab apa? Sebab 4 rakaat tu kira satu. Manakala puasa hari pertama dengan puasa hari kedua, puasa hari ketiga, dia lain-lain. Bukti lain-lain dicelahi dengan perkara yang membatalkan puasa di antara puasa hari yang pertama dan hari yang kedua. Masuk je matahari, kita makan banyak mana, minum banyak mana, kita melakukan perkara yang membatalkan puasa. Esok puasa lain pula. Maka atas berpandukan kepada hadis ini dan beberapa dalil yang lain, mengikut mazhab Imam Syafi'i bahawasanya diwajibkan berniat puasa setiap hari. Tidak memadai satu niat untuk sepanjang Ramadan. Dan pandangan ini sebenarnya adalah pandangan majoriti ulama fiqh. Bukan hanya mazhab Imam Syafi'i sahaja. Bukan pandangan majoriti ulama fiqh. Kebanyakan ulama fiqh berpandangan sedemikian. Maksudnya mereka berpandangan bahawasanya puasa setiap hari mesti kena niat masing-masing. Tidak boleh niat satu hari untuk puasa sepanjang Ramadan. Kalau cakap kita mengikut pandangan majoriti ulama, tidak memada niat sebulan. Kalau kita kan kita cakap niat sebulan. Mengikut pandangan majoriti ulama, tidak memada niat sebulan. Kerana dalam hadis ni Rasulullah kata, man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lah. Sesiapa yang tidak berniat pada malam hari sebelum daripada fajar, maka tidak ada puasa baginya. Maka pada zahir daripada hadis ini, setiap hari ada fajarnya, maka setiap hari adalah puasa yang berbeza, maka setiap hari kena ada niat yang ataupun setiap hari mesti kena ada niat dia. Baik. Namun muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun mengikut mazhab Maliki, menurut pandangan mazhab Maliki, bahawasanya boleh berniat sebulan. Kalau cakap kita boleh berniat pada hari yang pertama untuk puasa sepanjang Ramadan. Okey, itu mengikut pandangan mazhab Maliki. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita niat sebulan saat itu boleh atas pandangan mazhab Maliki. Namun sebaik-baiknya bagi orang yang niat sebulan, niat juga setiap hari. Niat setiap hari, setiap malam tu lah. Andai kata ada semalam tu dia terlupa, maka dikirakan sah puasa dia atas pandangan mazhab Maliki kerana dia telah berniat sebulan. Baik. Jadi kita ambil belaka pandangan mazhab Maliki, lepas tu kita ambil pandangan majoriti ulama. Baik. Ambil pandangan mazhab Maliki, takut-takut kita saat itu terlupa untuk niat pada malam tersebut. Okey, habis. Biasa begitulah. Cuma sebenarnya kalau kita nak dedahkan lagi pandangan ulama, sebenarnya di sana dalam mazhab Hanafi dia tidak mensyaratkan niat pada waktu malam. Dia kata mesti kena niat setiap hari. Tetapi kalau puasa Ramadan, dia kata tidak disyaratkan niat pada malam hari. Boleh niat pada siang hari. Dan boleh juga bertaklid kepada mazhab Hanafi dalam masalah ni. Jadi kalau kita tak niat pada malam hari, boleh kita bertaklid dalam mazhab Hanafi, sah puasa pada siang hari. Walau bagaimanapun kita kena ingat, pandangan yang diguna pakai di tempat kita adalah pandangan mazhab Imam Syafi'i. Namun kita sebut pandangan mazhab yang lain dalam beberapa permasalahan yang tertentu supaya mudah kepada kita untuk kita beramal ataupun untuk kita beribadat. Takut-takut kita melakukan sesuatu perkara yang dalam mazhab Imam Syafi'i menyebabkan puasa kita tidak sah, maka dalam mazhab yang lain puasa sah. Maka untuk memudahkan kepada kita bertaklid, kita ikut pandangan mazhab yang lain. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhata yawm faqala hal 'indakum shay' qulna la قال فإني إذن صائم ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيس فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل رواه مسلم. Maksudnya daripada Aisyah. Siapa Aisyah? Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Katanya, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahku. Pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah Aisyah. Sebab sampai giliran Aisyah, Rasulullah mempunyai beberapa orang isteri dan Rasulullah membuat giliran. Hari ni rumah orang ni, hari ni rumah orang ni. Sampai giliran Aisyah, Rasulullah masuk dalam rumah Aisyah.
Apabila Rasul masuk ni lepas daripada fajar dah, lepas daripada Rasul selesai duduk masjid sembahyang subuh apa semua sekali, keluar fajar dah, siang hari dah ni. Siang hari ni, tapi balik pagi lagi. Baik, Rasul masuk dalam rumah, balik di rumah. Lepas tu Rasul tanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu mempunyai sesuatu untuk dimakan? Di rumah ada tak makanan? Macam kita balik kan, ada makanan tak di rumah tu hak yang tanya, hak yang benda biasa makan rumah. Hak yang tak biasa makan rumah, biasa makan kedai tak tanya dah. Tak tanya dah. Ni hak yang biasa makan rumah. Saya rumah ada benda hari ni nak makan Baik, kita Rasul masuk dalam rumah tanya, ada benda nak makan? Maka kami menjawab, yakni Aisyah kamu lagu mana? Tak ada Rasul, tak ada benda. Tak ada benda. Allah. Rumah siapa? Rumah manusia yang paling mulia. Tidak ada manusia yang paling mulia berbanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan bagi orang yang bersahabat dengan Rasul, orang yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan melihat dia adalah orang yang cukup mulia dengan akhlaknya apa semua sekali. Baik. Tak ada benda. Allah Rabbi. Tak ada benda rumah dia. Dia Rasulullah, kalau sebelum ni pernah kita sebut bahawasanya Rasulullah datang ke Madinah, kata Aisyah tidak pernah Rasulullah kenyang 2 hari berturut-turut. Tak ada benda di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Rasulullah adalah orang yang suka bersedekah. Rasulullah adalah orang yang suka bersedekah. Dia bukan Rasulullah miskin, tak, bukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki harta yang cukup banyak. Sebab dalam satu peperangan, tak campur lagi orang tu bagi hadiah, orang ni bagi hadiah. Dalam satu peperangan Rasulullah dapat 1/5. Tak tahu banyak mana dapat harta ghanimah boleh kepada Rasulullah. Tapi apabila dapat semuanya dia bagi belaka. Sampai ke tak tinggal sikit pun rumah. Rasul adalah orang yang cukup pemurah. Baik, jadi tak ada benda. Maka apabila tak ada benda, kata Rasul lagu mana? Fa inni idzan shaim. Kenapa kalau kita aku puasa lah? Jadi Rasul balik lepas daripada subuh dah. Maksudnya matahari naik dah, pagi dah. Dia tanya Aisyah, ada tak makanan? Jadi bermakna Rasulullah keluar daripada masjid pada hari itu memang tak mau puasa. Kalau nak puasa tak tanya makanan, tak mau puasa tu. Jadi Rasulullah tak mau puasa. Tiba-tiba Aisyah kata tak ada makanan, tak ada makanan. Tak apa kalau gitu, anda saya puasa lah. Jadi bermakna Rasulullah berniat puasa pada siang hari. Itu maksud dia. Sebab sebelum daripada itu Rasulullah tak ada lagi hasrat hati untuk berpuasa. Kerana tak ada makanan, Rasulullah kata tak apa aku puasa lah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berniat puasa pada siang hari. Maka kata ulama berpandukan kepada hadis ini, boleh berniat puasa pada siang hari. Dia tak dikata tak boleh. Okey, kalau kita tengok hadis ni adalah puasa sunat. Jadi bermakna kata ulama, puasa sunat tidak disyaratkan berniat pada malam hari. Sah puasa sunat dilakukan niatnya pada siang hari. Kita esok, contoh esok. Esok balik rumah tak ada makanan. Malah berasa perut kenyang lagi Siapa nak jimat sikit musim-musim ni nak pergi kedai makan pun tak berani mana musim-musim ni Contoh kita kata, biar pakai puasa lah. Pukul 8.30 baru niat. Boleh, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab puasa sunat. Puasa sunat tidak disyaratkan niat pada malam hari. Baik. Jadi perbezaan di antara masa niat puasa fardu dengan masa niat puasa sunat adalah permulaan masa niat puasa fardu dengan permulaan masa niat puasa sunat sama. Apabila terbenam matahari, masuk je malam, boleh dah niat untuk puasa fardu esok dan boleh dah niat untuk puasa sunat esok. Cuma penghujung masa niat puasa fardu apabila keluar fajar, manakala penghujung masa niat puasa sunat apabila gelincir matahari. Maksud gelincir matahari ni masuk waktu zuhur. Sebelum daripada masuk waktu zuhur boleh nak niat. Sebab dia, sebab dalam hadis yang lain, ada riwayat yang lain, Rasul tanya kepada Aisyah, hal indakum min ghada? Adakah ada makanan pagi? Ada tak makanan pagi? Dia ghadat ni adalah makanan yang dimakan sebelum daripada gelincir matahari. Yang dimakan pada pagi hari. Maka ulama ambil daripada perkataan ghadat bahawasanya niat boleh dilakukan sebelum daripada gelincir matahari.
Tapi kalau lepas daripada gelincir matahari, tak boleh dah nak niat puasa sunat. Sebab dia berpuasa dengan berniat, kalau niat lepas daripada gelincir lah, lebih banyak daripada dia berpuasa tanpa niat. Kan kalau dia berniat pukul 2 petang dah. Jadi daripada pukul 2 petang sampai pukul 7, situ ada niat. Manakala daripada keluar fajar hingga pukul 2 saat ni tu tak ada niat. Jadi bermakna hak yang tak ada niat lebih banyak daripada hak yang ada niat. Sebab itulah tidak memada. Biar hak yang ada niat lebih banyak daripada hak yang tak ada niat. Okey, nampak kan? Maksud dia kan? Baik. Tapi dia ada syarat dia pula. Ada syarat dia. Syarat dia jangan melakukan perkara yang membatalkan puasa sebelum daripada berniat. Pukul 10 dia niat puasa hari tu. Tapi pagi hari tu bahan 4 puyuk dah nasi. Jadi kita pakai nak makan dah hari ni sebab parak dah 4 puyuk dah. Nak niat puasa tu tak jadi. Dia niat pukul 10 pagi tak makan lagi. Tapi jimak dah pagi tadi. Pukul 8.30 Pukul 7 jimak dah. Pukul 8 pula sekali lagi sebagai contoh. Tu tak boleh sebab dia telah melakukan perkara yang membatalkan puasa sebelum daripada berniat. Jadi kesimpulan, niat puasa sunat boleh dilakukan pada siang hari. Tetapi dengan syarat sebelum daripada gelincir matahari, dan syarat yang kedua mesti dia tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa sebelum daripada dia berniat. Baik. Kemudian kata Aisyah lagi, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di hari yang lain baginda memasuki rumahku. Jadi hari lain pula Rasul mari ke rumah Aisyah pula sampai giliran Aisyah. Maka Rasul tanya pula kepada Aisyah, ada tak makanan hari ni? Ni hari lain pula kata Aisyah ada lah. Sebab dia sebab ada orang hadiah kepada kita bubur hais. Hais ni adalah kurma yang dicampur dengan minyak dan susu. Dia adalah jenis makanan dia lah. Tamar, lepas tu campur dengan minyak, ada campur dengan benda susu. Kita tak tahulah lagu mana, bukan makanan di tempat kita. Di tempat kita tak ada, di tempat dia lah. Gitulah lebih kurangnya. Baik. Maka Rasul kata, cuba faqal arini. Cuba tunjuk ke aku kau, nak tengok sikit. Jadi apabila Aisyah radhiyallahu taala anha tunjuk kepada Rasulullah, jadi Rasul balik, ada makanan dekat rumah hari ni. Dia kata ada orang hadiah hais. Maksudnya sejenis benda kalau kita gak bubur daripada tamar, campur dengan minyak sikit, campur dengan susu sikit. Baik. Kata Rasul, cuba nak tengok. Maka apabila Aisyah tunjuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan. Lepas tu Rasul kata, falaqad asbahtu shaiman. Aku niat ada puasa. Aku niat dah nak puasa. Tengok ada makanan tak apa, makan dulu lah. Okey, berpandukan kepada hadis ini, mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahawasanya orang yang berpuasa sunat boleh dia membatalkan puasa dia. Tak ada masalah, dibolehkan. Berbeza dengan orang puasa fardu. Orang puasa fardu tak boleh dia batal puasa. Melainkan apabila ada keuzuran yang diizinkan oleh syarak. Sama ada puasa fardu Ramadan, ataupun puasa fardu qada, ataupun puasa fardu nazar. Orang tu dia ada qada Ramadan ni, qada gitu. Dia tak boleh batal dah. Dia kena teruskan. Tapi kalau puasa sunat tak ada masalah. Boleh dia nak batal semula. Walaupun sebaik-baiknya jangan batal. Cuma nak batal tak ada masalah. Sebab Rasulullah hadis ni, Rasul niat dah nak puasa, tiba-tiba ada makanan, Rasul batal balik puasa dia. Baik. Bagi orang yang puasa sunat boleh dia batal. Tapi apabila dia batal puasa sunat, sebaik-baiknya dia sunat dia qada balik. Sunat dia qada balik. Kerana di sana ada pandangan ulama yang mengatakan wajib kena qada balik. Orang yang batal puasa sunat wajib kena qada balik. Maka nak meraihkan khilaf, maka sunat dia qada balik puasa sunat hak yang dibatal, hak yang dibatal saat ni. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setengahnya wa an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu an-nas bi khairin ma ajjalu al-fitr muttafaqun alaih. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dululah, insya-Allah kita sambung pula pada minggu akan datang sekiranya dipanjangkan umur, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini,
Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita keikhlasan pada perkataan dan perbuatan kita. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina, qawlan wa fi'la. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله. أشهد أن لا